Tak susah nak. Macam kawan saya seorang tu, dia heavy smoker. Satu hari 2 kotak. Satu kotak 20 batang. Jadi total 40 batang sehari. Istiqamah ni. Bab itu dia memang istiqamah. Dia habis je sokok tu, habis dia buang, dia putung yang last, zap terus ketuk-ketuk sambung. Dia macam tu. 40 batang sehari. Jadi buat macam ni. Ni saya ajar. Minggu ni Isnin sampai Ahad 40 batang. Minggu depan buang sebatang, 39 batang sehari. Minggu satu lagi 38 batang sehari. Minggu satu lagi 37 batang sehari. Minggu satu lagi mati contoh. Tak sempat dia berhenti contoh. Mudah-mudahan Allah Maha mengetahui kau dalam usaha nak berhenti. Macam tu. Daripada dia melawan hakikat ni, ini semua memandang ni. Kau tahu tak, imam tu balik dari Jordan pula. Tahu? Dia balik daripada Jordan. Elok dia sokok. Oh, dia pilih imam yang tu. Yang elok-elok dia tak pilih. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ni nak umum sikit lah. Sebelum saya seronok sangat ceramah kan, dah terlupa. Saya nak mengumumkan kalau boleh kita bantulah. Sebab surau ni dalam proses nak menambah. Beliau fatafadhal mashkur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muzlimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan kepada Fadil Ustaz Azlan selaku pengurusi acara pada pagi ini. Bahagia Tuan Profesor Datuk Akram Laidin, Ketua Penasihat Surau Al-Mu'min. Bahagia Datuk Nasyaruddin Syukur, Pengerusi Surau Mu'min. Seterusnya Tuan Imam, barisan jawatankuasa surau, pemimpin-pemimpin tempatan semua peringkat yang berkesempatan hadir. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat kepada Allah Ta'ala yang limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada pagi ini di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Jadi pagi ini bila cerita tentang syukur dan pengorbanan. Syukur ni adalah satu perasaan berterima kasih dan rasa sangat-sangat kepada Yang Maha Mencipta, Yang Maha Pencipta, kerana atas kurniaan. Pesan Nabi, jangan kamu pandang kecilnya nikmat itu, tapi pandanglah siapa yang memberikan nikmat itu. Dan bila sebut tentang nikmat, ini bercerita nikmat dulu dalam bila besok kalau kita mati kan, kalau kita mati besok 3 benda je Allah Ta'ala tanya. Allah Ta'ala tanya, tak susah dah 3 soalan berkaitan. Yang pertama, Tuhan akan tanya tentang nikmat. Nikmat apa? Pertama, nikmat muda. Macam mana kita manfaatkan waktu muda. Macam kita tengok kat surau, kat masjid kan, orang yang muda belia ramai ke tak ramai? Kadang kita tengok kat masjid
belia tak ramai, yang ramai beliau kan. Yang tak berapa belia tu kan. Tapi hari ni alhamdulillah, sini tak, saya cakap tempat lain, sini alhamdulillah belianya pun ramai kan. Jadi nikmat muda, masa muda habiskan untuk apa? Banyak kita habiskan untuk enjoy ke? Banyak habiskan untuk beribadah ke? Banyak habiskan untuk bekerja? Semua Allah Ta'ala tanya. Yang kedua, nikmat umur. Allah akan tanya, kau dulu hidup berapa tahun? Macam mana kau habiskan umur ni? Berapa ramai orang atas dunia ni, dia hidup, dia bersia-sia, seolah-olah dia bersia-sia atas dunia ni. Sampai masanya bila nyawanya dipanggil, baru dia perasan yang bekal dia masih lagi tak mencukupi. Yang ketiga, Allah akan tanya tentang nikmat harta. Dari mana kita dapat harta, ke mana kita belanjakan, Allah Ta'ala akan tanya. Bila sebut tentang nikmat harta ni kan, tu yang selalu orang sebut tu, suka hati aku lah, duit aku apa hal kau, dia kata kan. Bila orang tegur kita, kau duit yang kau ada tu kau sedekah lah, kau bantulah orang. Dia dengar surah mukmin ni tengah nak cari dana ni, contoh. Bila orang sebut tu kan, dia mula rasa allergic, gatal badan tu kan. Suka hati dan duit dan kau pun salah kau kan. Jadi sebenarnya tak, Allah akan tanya dari mana kita dapat duit, ke mana kita belanjakan. Jadi kalau ada orang tegur kita tu, maknanya rahmat dah tu. Sebab bila ada orang tegur kita, mana mengingatkan kita tentang tanggungjawab kita. Dan yang keempat, Allah Ta'ala akan tanya tentang nikmat ilmu. Ilmu yang kita dapat tu, kita amalkan ke tidak, kita sebar panjangkan ke tidak kepada orang lain. Itu usaha. Itu pertama, nikmat. Yang kedua, Allah akan tanya tentang amanah. Amanah kita kan, apakah kita melaksanakan amanah kita? Ada orang tu tak cukup-cukup senarai jawatan, bertambah-tambah kan, tak kira lah jawatan apa, semua Allah Ta'ala akan tanya. Daripada sebesar-besar jawatan menteri sampailah ke sekecil-kecil jawatan ketua lorong, semua Allah Ta'ala tanya kan. Jangan sibuk sangat nak pegang jawatan, tapi kalau dah dipilih, kena anggap sebagai satu amanah. Yalah. Kadang ada orang gila nak pegang jawatan, batuk lagi banyak, ada bercakap, sibuk lagi pegang jawatan. Contohlah kan, contohlah. Ni yang bagi faham ni kan. Jadi tentang amanah. Dan yang ketiganya, silaturahim, Allah Ta'ala akan tanya. Penting silaturahim ni, jaga silaturahim. Kadang-kadang kita datang kan, malam ni ramai, pagi ni ramai datang kan, tengok, wih ada muka tak pernah nampak ni. Daripada mana datang orang? Selama ni tak ada. Kita pun tanya, daripada mana? Daripada taman ni lah. Sama lah tu. Fasa berapa? Fasa ni je lah. Sama. Rumah nombor berapa lah, sebelah rumah kamu ni baru tahu. Punya tahu kata tuan kan. Tapi nak tengok yang lagi heran lagi, tunggu malam pertama tarawih, itu paling heran tadi. Muka tak pernah nampak jadi buat tu. Kalau memikirkan heran tu, lambik tarawih kan. Wih siapa ni, wih siapa ni, siapa ni, siapa ni. Bayangkanlah, malam pertama imam pun tak ada parking imam pun disapu. Bayangkan ramai imam masa tu orang marah, apalah surau mukmin ni tak mesra jemaah langsung, ajak orang ramai-ramai tapi parking tak ada. Dia punya marah. Ini macam mana kita nak tarawih beribadah dengan ni? Masuk malam ke-15, tak kala lagu raya dah dikumandangkan, imam boleh parking dalam surau, bukan keluar. Kat saf kelima tu boleh parking, tapi bukan surau ni, sini okey, sini memang ramai kan, memang ramai alhamdulillah. Dan boleh pun ramai subuh kan. Bayangkan Nabi pernah pesan pada puterinya Fatimah, masa nampak puterinya Fatimah baring tengah baring-baring di tempat tidur, Nabi kata, wahai putriku Fatimah, bangunlah, janganlah kamu menjadi seperti kebanyakan orang, kerana sesungguhnya Allah mengurniakan rezeki sebanyak-banyaknya daripada awal subuh sampailah terbit matahari.
Makna Nabi kata, jangan kamu jadi seperti kebanyakan orang. Nabi tahu lagi ramai yang tak bangun subuh daripada yang bangun. Kita dimasuk dalam kategori yang tak kebanyakan. Kan? Jadi dalam bab yang kedua tadi, bab silaturahim dengan amanah, itu dalam ceramah yang lain. Makna kena panggil lagi ni. Kita cerita yang nikmat je dulu. Nikmat pun banyak. Pagi ni banyak nikmat dapat jumpa. Kan? Dapat tengok Samsul depan. Kesian orang perempuan. Daripada jauh je kan. Sian, kena buat blocking pula kan. Pagi ni dapat saya jumpa. Jumpa orang kampung kan. Datuk mana ada pagi ni. Patut saya pernah nampak, familiar kan? Senior sekolah saya pun dapat jumpa hari ni kan? Alhamdulillah. Ustaz Azlan ni nampak rapat dengan saya ni baru dapat jumpa. Last jumpa tak berapa purnama lah. Tentulah kan, rindu tak habis-habis tu kan. Itulah tu. Jadi alhamdulillah kan, itu dalam bab nikmat ni Allah Ta'ala akan tanya kan. Tak cerita pengorbanan ni, pengorbanan tu lain kan. Jadi Allah anugerahkan manusia ni pelbagai nikmat kan, berbagai nikmat yang bagi sempurna. Kalau nikmat Allah bagi tu nikmat yang sempurna, menggembirakan kita kan, zahir dan batin. Dan yang paling penting sekali, bersyukur. Dalam hidup kita ni nak bahagia tuan-tuan dan muslimin, 5 perkara kena ada. Pertama, sabar kena ada. Dalam hidup kena sabar. Yang kedua, kena syukur. Saya satu-satu saya bagi ni sebab saya nampak ramai yang menyalin ni, bagi satu-satu. Satu, sabar. Kedua, syukur. Yang ketiga, hikmah. Percaya pada hikmah. Apa juga jadi kat dalam hidup ni, adalah tu Allah nak bagi. Balik-balik hilang selipar. Sudah. Tak pernah ramai, sekali ramai tersarum selipar orang. Mana poi lah selipar aku. Hikmah ni, dapat selipar baru, dia pula rembat selipar orang. Contohlah. Ajar kan. Ada hikmah kan? Hikmah di sebaliknya. Bak kata orang, tanam tobu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selautan garam terasa tawar. Tenang aja, tak ada masalah kan. Suami meninggal, Allahu Akbar, rupa-rupanya hikmah dia, anak-anak semua lebih rapat hubungan sebab nak jaga mak dia. Contoh kan, nak jaga maknya daripada dipinang oleh lelaki lain. Macam tu kan. Contoh tak kisahlah kan, ada hikmah dia. Kemudian redha yang keempat. Redha kena ada. Beza redha dengan pasrah. Pasrah ni menerima dengan hati yang sakit. Tapi redha ni menerima sesuatu dengan hati yang ikhlas. Dan yang kelima, ikhlas kena ada dalam hati. Macam hari ni kan, tadi Ustaz Azlan kata, alhamdulillah hari ni dengan ikhlas ramai yang datang. Barang siapa yang datang pergi ke rumah Allah, maka setiap langkahnya, langkah yang pertama akan diampunkan dosa-dosanya, langkah yang kedua akan ditingkatkan darjatnya, dan begitulah seterusnya. Jadi seboleh-bolehnya berjalan daripada rumah, baik rumah tang batu kir pula sampai sini, memang tak rupa orang sampai sini. Tapi maknanya kita naik kereta ke, walaupun naik kereta kita parking mana tadi, turun langkah tu semua Allah Ta'ala kira kan. Macam tu lah. Saya pertama kali tu jumpa poster program ni, banner program yang canggih macam dekat sini. Dia punya paling canggih dekat banner tu, dekat poster tu, sarapan disediakan. Itu memang saya akan ingat sampai bila tu. Meningkatkan motivasi, bukan hanya pada yang nak datang datang semayang, yang berceramah pun semangat dengar. Macam tu kan. Kadang-kadang siapa lah punya idea tu kan, bagus betul lah kan. Macam tu lah. Dan perkara kita lihat kan, nikmat Allah Ta'ala bagi ini, ikhlaskan hati tadi datang kan. Tak payah suruh-suruh, kita sendiri nak pergi. Malahan malam tadi puji jap malam tadi ramai cakap tu. Dan nikmat yang paling besar Allah Ta'ala bagi hari ni, malam tadi berapa ramai orang yang terlelap, tak sempat minta panjang umur. Tak sempat minta panjang umur, tapi pagi tadi hidup lagi. Dan tak ada siapa pun yang bangun pagi tadi kecewa, kenapalah aku hidup lagi.
Tak ada. Kan? Tahu hidup, cepat lambat dah ni. Kan? Alhamdulillah. Mana Allah sayangkan kita. Yang kita tak minta pun Allah Ta'ala bagi. Dan begitu juga siapa yang mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambahkan nikmat. Macam mana pula tu kan? Kalau kita tengok Imam Al-Ghazali pun ada beritahu kita tentang 4 ciri nikmat. Kalau kita sebut tadi tentang surah Ibrahim ayat yang ke-7, Allah bagi tahu. Allah beritahu apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Semua nak tahu dah ayat tu. Kalau kamu bersyukur kan, kalau kamu syukur, aku akan tambahkan nikmatmu. Allah akan tambah. Dia macam ni lah, bagi faham sepel kan. Sepel pula, sifil. Orang 9 tu sepel kan. Kalau contoh macam mana? Kau tolong aku bagi. Kau tak tolong, aku tak bagi. Macam tu kita kan. Tolong aku bagi kau upah, ambil ni. Kalau tak, aku tak bagi. Itu kita. Tapi Allah Ta'ala lain sikit. Allah Ta'ala beritahu kita apa? Kalau kamu bersyukur, bukan Allah bagi je tau, lipat gandakan lagi. Daripada apa yang kamu ada tu, aku lipat gandakan lagi. Tapi kalau kamu kufur, kamu tak syukur, azab kau amatlah pedih. Wah, apa cer? Kan? Kalau kita syukur, lipat ganda. Tapi kalau kita kufur, azab pula Allah Ta'ala bagi. Kenapa? Itu sebab Imam Al-Ghazali menggambarkan syukur tu ada 4 perkara nak menggambarkan kita syukur. Masalah kita, kau tak dengarkan aku cakap aku syukur itu, yang gosok-gosok dada tu, alhamdulillah, itu syukur itu tak memadai. Bak kata orang gombak kan, not enough. Macam tu lah kan. Maknanya yang pertama, nikmat ni mesti dengan lisan sebut alhamdulillah, Allah bagi, alhamdulillah, sebut. Betul, sebut tu satu perkara, salah satu daripada syarat kita syukur tadi. Yang kedua, dalam hati mesti memperakui siapa yang bagi nikmat, Allah bagi. Nampak susunan ni. Pagi ni boleh datang bukan sebab ni, sebab Allah Ta'ala bagi. Ada orang tak tahu pun pagi ni dia ceramah. Ada. Dia memang dah biasa datang subuh sini. So dia datang, dia pun heran, apa ramai pula dia. Dia tak perasan pasal banner tu. Dia ada nampak banner tu, dia ingat banner tu tempat lain. Sebab sarapan disediakan. Dia tak anggap tempat dia. Contoh. Ke memang setiap kali banner naik memang ada sarapan tulis tu. Dia kopi yang lama punya, tukar nama aja kan. Tapi betul, dia hati dia tahu siapa bagi ni, Allah bagi. Bila Allah bagi, tu yang orang datang, lah Samsul depan ada, mujur aku datang hari ni, dia kata. Mana rezeki dalam hati, ya Allah, terima kasih lah ya Allah. Allah gerakkan dia pergi. Macam tu kan. Bukan kita kuat sangat kan. Ada masa kan terlepas. Yang tu. Kemudian yang ketiga, ni sebab ni, tindak tanduk dan perangai melambangkan syukur kepada Allah Ta'ala. Kau kata kau syukur tapi kau tak semayang, macam mana? Kata syukur zakat tak keluarkan. Kata syukur daripada dulu hidup, lahir dulu sampai tua nak mati lah, satu bahagian korban pun kau tak masuk. Bapak kodokut lah. Bukan kodokut lah, kodomut. Kodokut campur komut. Bapak kodokut lah. Satu sen pun tak keluar. Contoh kan. Contoh, kau kata kau syukur tapi kau tak pernah pergi pun tanah suci kan. Duit ada, dompet lain lopeh pergi Turki, pergi kan, Kapadokia, pergi ke Balkan, pergi ke Europe, Paris, New York, pergi segala dompet pergi umrah. Dulu belum sampai seru otak tu, belum sampai seru. Dia kata, apa maksud orang Melayu seru ni? Apa maksud orang Melayu kata belum sampai seru tu? Dia seru ni bila aksiden terbalik kereta dia terselamat. Oh, tak sampai seru macam tu. Mujur tak mampu tu kan. Kalau mati tu langsung tak masuk, betul tak? Pergi. Apa hukum buat umrah? Apa hukum buat haji? Apa hukum buat haji? Wajib kalau mampu. Umrah wajib juga. Dalam Quran sebut umrah dan haji wajib, tapi dia tak buat. Macam mana kau kata kau syukur? Tu sebab Allah Ta'ala bagi azab tadi. Azab kau amatlah pedih. Sebab bila dah diberikan rezeki,
Macam mana cara kita jawab balik dengan Allah Ta'ala, respon kita macam mana. Dia kata aku syukur Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah, tapi tak pernah menzahirkan kesyukuran. Sesungguhnya bila kita salat, bila kita mengaji, bila kita bayar zakat, bila kita beribadah pada Allah, sesungguhnya Allah tak nak pun ibadah kita tu. Kita yang nak Allah terima ibadah kita. Tu cerita dia, kan? Dan Allah Ta'ala ni dia kata aku tak pun minta rezeki daripada kamu, bahkan akulah yang memberikan rezeki kepada kamu. Tu dia, kan? Jadi makna kata yang ketiga tu, tindak tanduk dan perangai kita, tingkah laku kita melambangkan kesyukuran kita kepada Allah. Dan yang keempat, memelihara nikmat supaya tidak rosak. Dah ada kerja, nikmat Allah bagi kerja, jaga elok-elok, jangan sampai kena buang. Nampak tak? Bila dah kena buang, salahkan orang, dia betul semua. Apa angai macam mana? Kan? Dah ada isteri, jaga elok-elok, kan? Kalau tak boleh jaga seorang-seorang, ajaklah orang lain. Maksud ambil maid orang gaji macam itulah. Janganlah sangka buruk orang perempuan berubah mukanya. La ilaha illallah. Macam itulah contoh, ya. Jadi makna kata jaga. Ada anak, Allah bagi nikmat anak, jaga elok-elok. Bagi didikan yang sempurna. Semua Allah Ta'ala tanya. Itu cakap tadi, kita jangan pandang kecil. Benda ni sebenarnya semuanya akan dipersoalkan. Itu sebabnya salah satunya Allah bagi kekuatan. Semalam saya ceramah pagi semalam di Masjid Jami' Baganserai, Perak. Andainya ini subuhku yang terakhir, kata tanya itulah, kan? Sampai masanya kita akan mati. Itu sebab ada orang cakap kalau macam tu tak payahlah kita jaga kesihatan. Orang tu sihat-sihat tiba-tiba kena kanser mati, tak payah jaga kesihatan. Sebab sampai masa mati juga. Siapa kata kita kena jaga kesihatan sebab kita tak nak mati? Adakah jaga kesihatan supaya nak mengelak kematian? Tak. Sebenarnya tubuh badan kita ni pun amanah Allah Ta'ala bagi kat kita, suruh jaga elok-elok. Jangan rosakkan badan kita dengan benda-benda yang boleh merosakkan, kan? Jaga. Dah tahu dah kena kencing mani, insulin tembak lah. Jaga. Biarlah sampai masa mati juga. Tak macam tu jaga, kan? Jangan rosakkan dengan rokok. Dah berubah muka malah cakap, kan? Saya faham susah nak berhenti merokok, kan? Saya tanya orang perempuan, apa hukum isap rokok perempuan? Orang perempuan, apa hukum isap rokok? Tengok orang perempuan, haram. Sedih, muka dah haram. Kalau tanya orang lelaki, apa hukum isap rokok? Kan? Makro. Yang seorang malam tadi saya tanya apa hukum isap rokok, harus yang seorang mana? Dia kata, mana kau dapat tu kemana? Orang isap rokok tu mana hukum dia bukan harus, kan? Berani dia, kan? Tapi saya faham bukan senang, tapi kita kena usaha untuk berhenti. Tak susah nak. Macam kawan saya seorang tu, dia heavy smoker. Satu hari 2 kotak, satu kotak 20 batang, jadi total 40 batang saya. Istiqamah ni. Bab itu dia memang istiqamah. Dia habis je sokok tu, habis dia buang yang putung yang last, zap terus ketuk-ketuk sambung. Dia macam tu 40 batang sehari. Jadi buat macam ni saya ajar. Minggu ni Isnin sampai Ahad 40 batang. Minggu depan buang sebatang, 39 batang sehari. Minggu satu lagi 38 batang sehari. Minggu satu lagi 37 batang sehari. Minggu satu lagi mati contoh. Tak sempat dia berhenti contoh. Mudah-mudahan Allah Maha mengetahui kau dalam usaha nak berhenti. Macam tu. Daripada dia melawan hakikat ni, ada ni semua memandang ni. Kau tahu tak, imam tu balik dari Jordan pula. Tahu? Dia balik daripada Jordan. Elok dia sokok. Oh, dia pilih imam yang tu. Yang elok-elok dia tak pilih, kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ni nak umum sikit lah. Sebelum saya seronok sangat ceramah kan, dah terlupa. Saya nak mengumumkan
kalau boleh kita bantulah, sebab surau ni dalam proses nak menambah dana, dalam proses nak membesarkan surau ni satu, dan nak memperkasakan aktiviti-aktiviti surau. Al-maklumlah, surau ni antara surau yang termahal di Malaysia, sebab dia buat daripada mutiara. Surau Mukmin Mutiara Gomak, macam tu kan. Jadi kalau boleh kita minta lah, kalau boleh bagi sumbangan, sementara tukar mikrofon. Jadi kalau boleh kita bantu. Maklumlah, sedap ni macam kena start ni semua. Ni macam dia belaga macam ni. Kedua-dua kena on ni betul. Cubaan satu dua. Okey. Maklumlah, panggil penceramah pun top 5 Malaysia. Cik Hayat bukan saya, maksudnya biasa panggil. Lepas ni ramai lagi yang akan dipanggil. Saya tengok senarai tadi Ustaz Don dah sampai dah? Oh, dah sampai dah? Dah sampai dah Ustaz Don? Sini, Ustaz Don. Saya dengar dah tengok senarai Ustaz Don, Datuk Kazim. Saya nampak dah tadi tu. Dah sampai, insya-Allah tak lama lagi. Jadi salah satunya sumbanglah. Jadi mana tabung-tabung boleh lah kot. Gerakkan, kan saya terlupa kan. Mana yang pakai plakat tu tak payahlah, yang ada bebek gambar, tak ada poket plakat tu. Jadi keluarkan handphone transfer. Tentang bahagian amal tu biar je surau tekankan. Okey, mana dia tabung-tabung tu boleh gerakkan kot. Dalam surah Ali Imran tu kan Allah Ta'ala beritahu, belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Yang paling kita cinta itu kita bagi. Lalu tabung gaba-gaba ada dua lain, RM5 dengan RM50. Mana yang paling kita sayang? Yang itu kita bagi. Saya paling sayang RM5 ni Ustaz. 50 ni tak berapa sangat. Kejap dia tahu lah saya ambil. Ayat kan. Pandai ke kan. Tak siapa ni bohong pun tak tahu. Kita ada adik-adik yang pakai vest tu bertugas. Jadi siapa yang nak buat hulu kan. Kalau perempuan tak apa, tak buat duit tak apa. Gelang rantai masuk ke dalam. Pandailah kita tembuskan berapa dapat. Tak pun masukkan handphone. Tak apa, handphone pun boleh. Nanti tahulah kita tolak kat Kuala Cino tu, format kan sampai berapa. Macam tu. Okey, mudah-mudahan. Terima kasih banyak yang bergerak ni kan. Jadi itu seperti kita cerita tadi. Salah satunya tindak tanduk dan perangai kita akan dihukum. Sebab itulah Allah memerintahkan seseorang itu untuk bersyukur. Atas dasar syukur itu pula Allah berjanji untuk menambahkan kebaikan baginya. Syukur pada Allah adalah merupakan inti kepada ibadah. Nikmat sama ada kelihatan atau tersembunyi, khusus maupun umum, semuanya berasal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya kalau siapa yang bersedekah secara terang-terangan, maka dia baik bagi kamu kalau niatnya untuk bagi contoh yang baik kepada orang lain. Kan? Kalau kita sedekah, tak ada syukur kita depan orang lain. Itu sebab kita tak tahu niat orang. Tapi kalau boleh bagi secara sembunyi-sembunyi, itu lebih baik buat kamu. Kalau bagi terang-terang contoh ni kan, dia lalu minta maaf, saya tak nak bagi, nanti nampak sangat. Kan? Sebenarnya elok bagi waktu tu. Kalau contoh kan, kita masuk dalam surau nampak tabung, kan, nampak tabung, kita jadi orang yang minta maaf. Kita jadi orang minta maaf, tabung lah, kita pun masuk duit. Bila masuk duit, mudah-mudahan ada orang lain yang nampak, orang lain pun ikut. Tak ya pula lah dia bagi, takkan aku tak bagi. Mudah-mudahan ada pahala tambahan untuk kita, sebab menggerakkan orang lain menyumbang sama macam kita. Tapi kalau sedekah sembunyi-sembunyi, lebih baik buat kamu. Itu sebabnya kalau kita nampak adalah orang-orang tertentu tu bagi contoh lah, Ustaz Abiliu tu, dia bagi sumbangan, bantu orang sana, bantu orang sini kan. Orang cakap ini konten ni, ada orang cakap ini mesti nak ditunjuk ke orang ni. Kita tak tahu apa dalam hati dia.
Yang kita pasti Allah Ta'ala dah bagi tahu. Kalau boleh jadi contoh yang baik untuk orang lain, kali baik buat kamu. Itu iyalah. Jadi tu tahu. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, ramai manusia berharap mereka boleh mengabdi kepada apa yang mereka inginkan. Mereka nakkan kekayaan, dia nakkan kesihatan yang baik, dia nakkan rezeki, dia nakkan ciri-ciri orang keliling dia, isteri dia, suami dia, anak-anak dia, orang-orang yang berakhlak. Tetapi kadang-kadang mereka tak nak keluar modal. Syukur ni bukan hanya tunggu sebut aja, macam saya sebut tadi, tingkah laku kita, usaha kita, barulah Allah Ta'ala akan bagi kebaikan-kebaikan. Itu sebabnya kalau kita tengok dalam bab pengorbanan, baru masuk pengorbanan, kan? Bila sebab bab pengorbanan disebutkan, inna a'tainaka kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kurniaan, kan? Sesungguhnya Allah bagi kurniaan kepada siapa? Kepada kita. Kurniaan yang banyak. Al-Kautsar, satu definisi dia memberi satu kurniaan yang banyak. Banyak tak kurniaan Allah bagi kat kita? Banyak. Tak terhitung. Kalau kita ambil lah nikmat ni, nak kira nikmat Allah bagi kat kita. Ambil satu pen, dakwatnya seluas lautan, takkan habis tulis tuan-tuan. Macam-macam nikmat Allah bagi kat kita. Tadi saya sampai tadi, petugas rela tegur saya, ya Allah, first time dapat tengok depan-depan. Dah berapa lama kau tengok belakang aku? Saya kata tu. Saya kata macam tu kan. Bergurau pagi-pagi, kan? Jadi mana kata dalam bab pengorbanan ni, dalam bab pengorbanan kita mengeluarkan sesuatu. Dia korban ni mengeluarkan sesuatu. Apa maksud korban? Korban yang pertama, amalan menghampirkan diri kepada Allah dengan menyembelih binatang ternakan seperti lembu, kambing, kerbau, unta dan lain-lain. Jadi itu yang kita tahu pada 10 Zulhijjah, atau 3 hari selepasnya hari tasyrik, dengan mengharapkan keridaan Allah. Itu korban pertama. Definisi korban kedua, persembahan seperti haiwan atau manusia kepada dewa dalam pemujaan. Itu pun disebut korban juga. Kemudian ketiga, pemberian kesanggupan melakukan atau menanggung sesuatu sebagai tanda kebaktian, kasih dan sebagainya. Tak apalah, demi kebahagiaan abang saya sanggup berkorban. Makna korban, duit ASB dia keluarkan. Jangan sangka buruk lagi. Saya cerita benda lain. Orang perempuan dia berkorban untuk suami dia, biar suami dia boleh meneruskan usaha nak berniaga dengan bagus. Contoh. Kemudian orang yang menanggung penderitaan akibat sesuatu perbuatan, akhirnya dia juga yang terkorban. Korban juga namanya. Disebabkan ada pegangan lagi, kesian dia yang menjadi korban. Mak ayah ni punyalah baik, dia satukan anak tu. Tak tahu perangai lelaki tu tak elok, hari-hari dia lanyah bini tu, dia sepak, dia pukul tu, panah barat, sakit mental, kena pukul lagi. Ada tuan-tuan, saya banyak dapat aduan macam tu. Kemudian yang kelima, manusia yang kematian kerana nahas, tragedi, kemalangan dan sebagainya. Kan kita tengok dalam berita 5 terkorban dalam nahas jalan raya, 3 terkorban, korban juga namanya. Jadi pengorbanan yang lebih mendalam, kalau kita tengok hakikat pengorbanan, dia bukan hanya kata nama. Kalau hari raya korban, dia kata nama. Tapi yang penting kita nak fokuskan kepada kata kerja. Korban yang perlu dilakukan, korban yang perlu dilaksanakan, melaksanakan sesuatu. Macam tadi kan, orang yang keluar duit, dia korbankan harta di jalan Allah. Dan itu sebabnya kalau kita tengok, kita tengok dalam surah As-Saff ayat 10, 11, 12 dan 13, Allah Ta'ala beritahu, Allah Ta'ala beritahu, mahukah kamu sekiranya aku tunjukkan satu perniagaan yang menguntungkan, yang dapat membebaskan kamu daripada azab siksaan yang tidak terperlu sakit. Satu perniagaan yang menguntungkan.
dapat membebaskan kamu daripada azab. So apakah dia perniagaan itu? Perniagaan ini baca balik surah As-Saff 10, 11, 12, 13. Apakah perniagaan itu? Perniagaan itu adalah perjuangan membela agama Allah dengan dua perkara. Yang pertama, harta benda, dan yang keduanya diri sendiri. Diri sendiri itu kita tahulah, jaga perangai, kan? Jangan terjebak dengan maksiat, jaga apa yang Allah Ta'ala suruh kita buat, Allah Ta'ala larang jangan kita buat. Tetapi dalam bab harta benda, makna kita infaklah di jalan Allah. Dalam surah As-Saff itu beritahu apakah keuntungannya. Ada 4 keuntungan dalam surah As-Saff beritahu. Yang pertama, keampunan dosa-dosa. Nak tak diampunkan dosa-dosa? Nak tak? Nak. Melainkan ada orang kat sini yakin, angkat tangan, alhamdulillah Ustaz, setakat bulan 2 ni belum ada dosa lagi, tolong angkat tangan. Yang angkat tangan tu pun berdosa dah sebab tak sedar diri, kan? Dosa mesti ada, kan? Saya berceramah cakap-cakap sedap, cakap ni ada terasa dosa juga kadang, kan? Dan Nabi pesan, Nabi beritahu sungguhnya manusia itu berdosa dan sebaik-baik manusia berdosa itu bertaubat kepada Allah. Okay. Keampunan dosa-dosa pertama. Kedua, Allah Ta'ala akan kurniakan syurga amin yang ada di bawahnya mengalir sungai-sungai, sungai arak, sungai madu, sungai air, sungai susu yang sedap, boleh dimandi, boleh diminum, boleh dirasa, dan indah sekali rupanya. Yang ketiga, janji Allah ni, keuntungannya bagi. Yang ketiga, Allah Ta'ala akan bagi pertolongan kepada kita bila kita memerlukan. Dan yang keempat, ini mustahil, Allah akan berikan kemenangan. Kemenangan ni kejayaan yang kita nak. Kemenangan yang mana cepat masa berlaku tu. Nampak? Bukan hanya bagi kejayaan, tapi dengan cepat Allah bagi. Itu sebab orang yang rajin bersedekah hidupnya mudah, insya-Allah. Allah mudahkan. Anak berjaya, isteri baik, suami handsome. Handsome. Dia antara handsome dan tidak handsome. Maksudnya handsome di mata kita sudahlah, kan? Isteri cantik di mata kita sebenarnya kadang betul kuasa Allah. Kadang kita tengok orang tu jalan, Allah handsome betul suami ni, tu betul ke bini dia ni? Macam mak dia, contoh kan, tengok lawa betul bini ni, muka suami ni mengayau kata dia, wajar tu. Sebenarnya tak. Allah jadikan mata kita melihat kecantikan dan ketampanan tak sama. Itu sebabnya kecenderungan kita berbeza-beza. Ada orang dia tak suka muka-muka Melayu macam Ustaz Azlan, macam muka saya ni, dia tak suka. Dia suka negro macam ni, yang berkilat dia suka, tutup lampu settle. Dia kata kan, dia suka macam tu. Ada orang dia tak suka yang hidung mancung, menyusah, tersangkut-tersangkut. Dia suka gigi mancung, ada cekor, dia suka macam tu. Ada orang dia tak suka perempuan yang kurus-kurus ni, dia suka yang sedap-sedap sikit, macam tu lah. Itu sebab saya kata beza keinginan masing-masing, macam tu lah. Jadi tu sebabnya tuan-tuan muslimin, Allah Ta'ala bagi kat kita berdasarkan tadi jihad, perjuangan membela agama Allah. Tak semesti pergi perang ke Palestin, tak semestinya, kan? Mesti kita pergi berperang lawan orang, tak semestinya. Tapi berjuang, sebab nak keluarkan duit pun berjuang, bukan senang. Bunyi tabung, gek bunyi tayar tu ke masjid, sampai dah. Aduh, nampak budak ni bangun bawa karung, alah bangun nak budak ni.
Dia rasa resah, kan? Sebab bukan senang. Kalau senang tuan-tuan, tak payah kita minta dana surau, tak payah. Kan? Jadi ke masjid lah, cukup. Kami dah banyak sangat kan. Pergi bagi masjid lain. Macam tu lah. Sedangkan orang Islam kat Malaysia tak kurang. Yang senang ni yang boleh. Kalau seorang keluar lah seorang RM1 pun, ya Allah, rakyat Malaysia, Melayu beragama Islam, bagi seorang RM1 sebulan istiqamah bagi, insyaAllah tak ada masalah pembinaan masjid, tak ada masalah dana nak bantu anak-anak tahfiz ni. Iya, ni cerita betul hakikat. Okey, Soman ada seorang lelaki, dia tanya, ada tak tanah saya nak beli, saya nak wakafkan untuk mak, untuk ayah saya, begitu. Ada tak tanah? Ada satu, dia beli tanah tu 5 juta. Dah halang-halang lah saya wakaf untuk ayah saya, ada tak tanah lain saya nak wakaf untuk saya sekali? Dia beli satu lagi tanah 6.5 juta. Satu tanah yang 5 juta dekat Seremban 2, dia bina masjid dekat situ, Masjid Husin Seremban 2. Total kos lebih kurang 50 juta. Kos dia sendiri keluarkan 50 juta. Yang dekat Senayan 6.5 juta, tanah tadi 60 juta, pembinaan masjid 100 juta. Dan dia bukan buat masjid je, ada satu petak dalam masjid, dia buat dah siap standby. Kalau dia mati besok situ tanah. Kita pengusi khairan kematian pun tak mungkin lubang kubur. Dia siap satu petak, kalau mati situ tanam. Macam dengan kemudian di Langkawi ada satu lagi tanah, dia beri wakaf untuk isteri dia pula, Masjid Aisyah kat Langkawi yang baru naik. Dah siap dah, first masjid dekat Langkawi, full aircon. Tu dia. Sebenarnya ada ramai je orang boleh sumbang. Tu saya sekali tu saya dengan Abang Samsul Rau dengan Datuk Nasir Wahab arwah di FSU Shah Alam, dia buat dinner masjid, buat dinner, nak collect dana membina masjid bernilai 9.5 juta masa tu, sebelum PKP. 9.5 juta. Saya dengan Abang Samsul sampai 9.5 juta. Saya berbisik dengan Abang Samsul, bang, bila dapat dia banyak saya tu 9.5 juta. Datuk Nasir Wahab dia nyanyilah 2-3 lagu. Saya dengan Abang Samsul membincangkan tajuk infak dan sedekah masa tu. Lepas tu rupa-rupanya dalam tempoh hampir 2 tahun dia orang dah gerakkan tabung jalan apa semua. Masa malam dinner tu dia umumkan kutipan untuk bina masjid tu dah pun mencecah 8.6 juta. Sikit lagi. Siapa kata sikit? Kalau ikut kan tinggal 1 juta lah lebih kurang kan. Kita sebut 1 juta, mana nak cari 1 juta kan? Tapi rupanya dia 8 juta dah dapat tu. Maknanya boleh tak boleh? Boleh. Jadi kalau setakat nak bantu, nak besarkan surau ni tak ada masalah. Kita cadang nak buat 2 tingkat siap lift. Kan? Saya ceramah dekat masjid Tumpuan Besar Khadijah di Batu Gajah, Perak, ada eskalator, ada lift. Barulah warga emas kan. Kejap naik, kejap turun, kejap naik, kejap turun. Asyik barang tinggal. Yang sebenarnya nak main eskalator. Tak, tapi betul. Mudah untuk orang kan. Kuliah Doha tak pernah tak ramai. Memang ramai sebab muslimat, tak pernah tak ramai. Betul. Jadi sebenarnya tak ada masalah pun. Kita yang kena fikir, bagi kita tu sebab jangan pandang kecil. Kadang kita bagi RM10 ya, bagi, yang penting bagi. Dan kalau boleh janganlah sedekah yang sesungguhnya. Faham tak? Itulah satu hari yang kau bagi. Lepas tu senyaplah. Tu hari ikhlas kata. Bagi hari-hari, walaupun sikit tapi berterusan bagi. Saya pun tak cukup Ustaz, risau. Allah bagi lagi.
Nabi janji apa? Nabi janji apa? Tidak akan berkurangan harta orang yang berinfak, melainkan bertambah, bertambah dan bertambah. 3 kali Nabi bilang. Takkan kita tak percaya? Ini bukan Ustaz Azlan sebut, bukan Samsul Sebat sebut, bukan Datuk Nasar sebut, bukan. Yang sebut ni Nabi sebut. Takkan tak percaya kan? Macam tu. Kita tengok kat poster pun kita boleh percaya. Takkan Nabi sebut kita tak percaya. Sarapan disediakan. Kan? Aku ni tak biar biar tu sarapan. Sarapan dah standby. Nah, kalau sarapan dah standby, makruh ceramah lah kamu. Aduh, saya daripada Penang malam tadi. Daripada Penang. Itulah. Berpinang saja beritahu. Berpinang datang setakat mihun tayar. Sembulah ya kan. Wajib ceramah ni kan. Itu sebabnya Allah ajar kita kan, apa? Ajar kita berdoa. Doa yang selalu kita amalkan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kan? Pagi tadi pun imam baca doa kan, iaitu ya Allah aku bersyukur, apa, ya Allah bantulah aku untuk mengingatimu, berzikir, ingat kepadamu ya Allah, mensyukuri nikmatmu, bersyukur kepadamu, dan juga melakukan ibadah kepadamu dengan baik. Sentiasa nak improve ibadah kita, termasuklah sedekah, improve sedekah. Ini pada dulu sampai sekarang awal bulan 50 sen, cukup bulan pun 50 sen kan, singgil, mempertahankan keseriggitannya kan. Kalau sumbang buah bisa mempertahankan kepisangannya. Iya, cuba tukar kan, sekali-sekala kat masjid tu seedless grape. Coba tak sampai baca khutbah dah licin. Benar tu salah tu. Sampai masuk dalam teks khutbah imam itu kepada yang di belakang sana, jangan nasyid mengerjakan buah sahaja, ingat orang kemudian. Allah ajar dia yang buat lain sikit. Nasi Arab ke packing siap-siap, jadi orang balik tinggal ambil aja. Oh ya, iya, cuba bagi. Dia tak semestinya semua dapat. Usaha kita. Hakikat syukur terhadap nikmat Allah adalah menampakkan dengan pujian dengan lisan, kecintaan di hatinya, ketaatan pada anggota tubuhnya. Nampak? Pertama pada pujian lisan, kemudian cinta dekat hati kepada Allah, dan juga ketaatan pada anggota tubuhnya buat ibadah. Nampak? Syukur dibangunkan atas 5 landasan utama: ketundukan kepada Allah, kecintaan kepadanya, pengakuan terhadap nikmatnya, pujian kepadanya, dan tidak menggunakannya dalam kemaksiatan kepada Allah. Barang siapa yang tidak menggunakan, tidak melaksanakan salah satu daripada landasan tersebut, berarti satu landasan telah hilang daripadanya. Jadi indahnya bersyukur menyebabkan kita ingin berkorban. Itu sebabnya masuk, tak apalah aku keluarkan. Dan yang paling mahal sekali dalam benda yang kita buat itu adalah keikhlasan. Itu je. Itu sebab Allah Ta'ala beritahu, Nabi pun beritahu, sesungguhnya darah, daging dan darah itu tak sampai ke Allah Ta'ala. Yang sampai hanya ketakwaannya, keikhlasannya. Yang itu yang sampai ke Allah Ta'ala. Ya, sampaikan ada orang, tak apalah, saya sumbang 2 ekor lembu. Kan, cuba tengok senarai yang masuk korban.
kan, berkorban dekat setiap taman perumahan. Cuba tengok macam tahun lepas dekat sini berapa ekor lembu? 10 ekor. Percaya cakap saya, 10 ekor ni kebanyakan senarai berulang. Saya tak tahu, orang baru tak dapat. Adalah beberapa. Bukan mahal pun. Korban luar negara RM420. Korban dalam Malaysia RM850. Yang lain sikitlah luar negara. Yang mahal tu satu ekor 13 ke 14 ribu, 13 ke 15 ribu seekor. Itu kat Palestin. Sebab lembu tu ngelak dulu. Tu yang mahal sikit tu. Bukan senang nak sampai. Ni pun saya dengan Ustaz Azlan tengah mikir cara nak menyampaikan daging lembu ke sana. Kita nak buat 420. Apa masalah? Top up internet tiap-tiap minggu kan? Kita boleh bayar mangkuk piring Astro tu, boleh bayar beratus. Sedangkan dalam beratus channel satu kita tengok. Dengan nak tengok bola malam ni kan, Chelsea Liverpool kan, malam ni tak salah saya lah kan, Carabao Cup kan, malam ni final. Tu nak tengok bola. Yang perempuan tengok drama. Yang lain banyak bayar mahal tak tengok pun, tapi sanggup bayar kan. Benda lain boleh bayar, kenapa yang tak boleh bayar? Bukannya untuk apa? Kerana Allah, lillahi ta'ala. Baiklah. Jadi itu sebabnya Nabi beritahu juga, sungguh mempesona keadaan orang yang beriman, seluruh urusannya baik, dan tidak ada hal itu pada orang lain selain pada orang beriman. Iaitu jika dia mendapatkan satu kesenangan maka dia bersyukur, maka itulah yang baik baginya. Jika ditimpa kesusahan dia bersabar, maka hal itulah yang baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau dapat satu perkara disyukur. Salah satu tanda syukur untuk perbuatan tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bersyukur ini termasuk apa yang kita buat. Korban ni itu sebabnya Nabi pesan tangan yang di atas lebih baik pada tangan yang di bawah. Memberi lebih baik daripada menerima. Macam mana pun, dalam rumah tangga pun macam tu, dalam masyarakat pun macam tu. Jangan fikir, kalau fikir pun kita tak dapat, memang tak selesai. Aku sejak kahwin dengan lelaki aku tu apa aku tak dapat. Ayat dia, dia punya ayat tu kejam sungguh lelaki. Ada dalam ceramah saya tuan, saya sebut banyakkanlah memberi, banyakkanlah memberi, insya-Allah kita akan dapat balik. Ada perempuan komen dalam, saya tetap memberi walaupun suami tak bagi apa-apa. Nak tulis juga tu. Heran betul. Ingat tuan-tuan dan puan sekalian, segomok-gomok ikan ada tulang, sekuih-kuih ikan ada isian. Sebaik-baik orang ada kelemahan, seburuk-buruk orang tentu ada kebaikan. Kalau kita pilih tengok buruk, memang jumpa. Tapi kenapa tak nak pilih kebaikan? Takkan tak ada sedikit kebaikan langsung? Betul tak? Ada buruk-buruk lelaki aku balik bawa kuih. Kadang-kadang dia tu nampak macam tu, tapi dia baik dengan anak-anak. Contoh, dia layan anak dengan baik. Yang suami pun sama, benci pula dengan bini aku, pening kepala aku, bebel aja, macam tak ada benda lain nak buat. Sabar. Orang perempuan memang macam itu. Di rumah memang hobinya berceramah walaupun tak ada tajuk. Jangan kita kira sangat. Dia kalau dia cakap puas hati dia, biarkan dia bercakap. Dalam kisah Israiliyat yang disampaikan macam mana ada seorang lelaki ketika zaman Saidina Umar, dia tak tahan kena bebel dengan bini dia. Dia pun datanglah nak mengadu dengan Saidina Umar. Nak mengadu dengan Saidina Umar, tak jadi dia mengadu sebab tengok Saidina Umar pun kena dengan bini dia. Saidina Umar panglima angkatan tentera yang garang pun kena. Pusing dia balik. Saidina Umar nampak, wahai sahabat, apa cerita? Dia terjemahan. Dia pun datang balik.
Aku nak mengadu dengan kau pasal bini aku membebel lagi, tapi bila tengok kau pun kena, tak jadilah aku mengadu. Maka Sayyidina Umar kata apa? Tak ada apa pun yang dia cakap. Apa sangatlah yang orang perempuan ni bebelkan nak dibandingkan apa yang dia dah buat untuk aku. Dia bising-bising ni pun dia jaga makan pakai aku. Dia bising-bising dia jaga anak-anak aku. Dia bising-bising dia masak. Dia bising-bising dia kemah rumah. Dia bising dia jaga hal-hal rumah tangga. Betul tak orang perempuan? Maknanya dia mengaku membebel. Dia mengaku. Kan? Orang perempuan paling lama pun membebel 4 minit. Dia penat kan, dia minum air, lepas tu dia sambung balik. Jadi bagaimanakah cara kita bersyukur dalam Islam? Pertama, selalu mengingati Allah dalam hati. Ingat Allah dalam hati satu hari kita. Dengan cara tu insya-Allah kita akan berhati-hati dalam tindakan kita. Kedua, menjauhi penyakit hati. Buang perasaan tamak. Kongsi tak apa. Faham Jangan tamak, kongsi tak apa. Faham tak? Jangan tamak, kongsi tak apa. Faham tak? Dia ada beza faham dengan setuju. Saya tanya, faham tak? Faham. Setuju tak? Tengok tak? Saya dah cakap, orang perempuan ni dia tak mencuri, dia tak merompak, dia tak membunuh, dia tak menipu, tapi ada satu benda dia tak boleh buang dalam hati dia, sangka buruk. Yang buruk je. Maksud jangan tamak, kongsi tak apa. Contoh, hari ni ceramah, ada tak benda baik? Ada, kongsi. Jangan tamak simpan seorang-seorang. Ada jamuan makan ke? Rasa tak habis makan seorang, kongsi. Itu maksud saya. Ni baru sebut jangan tamak, kongsi tak apa. Macam ni apa masalah? Yang kedua, jangan sombong. Dalam hati buang sombong. Oh ni tak pihak ni dekat masjid nak buat korban ni, join lah sama. Tak apalah, naik kali lah, tak apa. Saya ada banyak lagi benda nak buat ni. Sombong dia. Bukan sombong dengan JK surau, sombong dengan Allah. Kan? Tak ada benda pun. Dulu pun susah. Bahkan dekat satu tempat tu, ada setengah tempat ni, masuk korban macam main kutu. Daripada bulan awal bulan Islam tu dia dah call lah 50, 50, 50, 100, 50, 100 sampai cukup. Yalah, jangan mahal betul sekarang. Jangan memang kena bandingkan dengan asbab perbandingan nilai ringgit sekarang. Macam tu lah kan. Macam tu lah kan. Iyalah. Memang harga makin mahal. Lembu tak kalau ikut muka pada dulu sampai sekarang sama. Tak berubah pun muka. Sama muka lembu kan. Tapi harga makin mahal. Memang macam tu. Tapi benda lain harga boleh mahal, kita boleh beli. Pergi makan kat restoran yang ayam goreng tu, yang ada orang tua rambut putih pakai cermin mata. Saya tak boleh sebut jenama dia sebab dia tak taja ceramah kita ni. Kau boleh pula makan kat situ, siap bayar tax lagi sampai 80 lagi, 100 lebih boleh bayar. Tapi ni zakat ni, yang tu korban ni, bayar sedekah untuk bina masjid, bina surau, itu berkira siapa? Berkira dengan Allah. Itu masalah ni. Sombong dia. Benda lain boleh bayar. Rotek, sport rim, saiz 40. Gila tu. Dia bawa apa, traktor apa tak tahu kan, belagak kan, sombong. Dan ketiga, dengki. Buang tamak, buang sombong, buang dengki. Sombong tu pula ada pelbagai kategori. Ujub, riak, takbur. Tu kemudian tajuk yang lain. Saya tak boleh tambah hurai kapal panjang. Cara pandang pun saya tahu dah. Saya ni jadi faham kena audiens saya. Muka tak puas hati tu saya tahu. Tak kerti nak berhenti ke ni. Saya tahu, sabar. Aku setiap kali aku pandang dia beralih-alih tempat duduk. Aku faham tu. Faham. Kejap. Yang ketiga, mengucapkan kalimah-kalimah pujian untuk Allah. Zikir. Ya, subhanallah,
subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Kan? Ya, puji Allah. Tu yang pagi tadi pun kita tengok pagi tadi. Azan ni pun kita puji Allah. Betul kan? Allahu akbar, Allahu akbar. Orang dah terkejut dah. Ada azan kali pertama pun. Kan? Terlajak pula azan. Kan? Tak apa tu. Okey je. Saja nak suruh datang awal. Oh, terkejut orang tadi. Tadi ada yang terkejut. Oh, dah azan dah. Rupa-rupanya saja testing. Kan? Ya. Tengok azan sini pun steady. Ada setengah tempat pun menakutkan. Masuk dah. Tak jadi dia keluar dari rumah. Tadi okey, standard okey. Mohon lah, mutiara. Jadi mengucapkan kalimah pujian kepada Allah Ta'ala. Segala puji bagi Allah. Jadi Rasulullah SAW bersabda, dua kalimah yang ringan diucapkan lidah, berat dalam timbangan dan disukai Allah yang Maha Pengasih, itu kalimah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Berat dan diucapkan, tapi berat timbangannya di sisi Allah dan Allah suka. Barang siapa mengucapkan subhanallah bihamdihi 100 kali dalam sehari, ia akan diampuni segala dosanya, sekalipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmizi. Barang siapa mengucap subhanallah maka baginya 10 kebaikan. Barang siapa membaca la ilaha illallah maka baginya 20 kebaikan. Dan barang siapa membaca alhamdulillah baginya 30 kebaikan. Keempat, tingkatkan ketakwaan kita. Tak lama lagi nak sampai bulan Ramadan. Kan? Bulan Ramadan. Tak sabar rasanya. Kan? Orang perempuan ingat bila dah masuk nisfu Syaban. Semua orang ingat dah masuk nisfu Syaban, dah tak ada puasa sunat selepas 15 Syaban, kecuali mereka yang berhutang dan mereka yang memang istiqamah tak pernah tinggal sepanjang hayatnya puasa sunat Isnin Khamis. Kan? Ganti cepat-cepat. Tapi betul, orang Arab masuk aja rejam dia dah terbayar Ramadan. Itu orang Arab. Orang Mutiara Gombak belum lagi rejam dia dah terbayang Syawal, lagi jauh. Persediaan dia awal tuan-tuan, tumpah baju pun dah siap bereyok. Kedai Cina kat Somen tu masuk Saban tak terima tempahan lagi. Bayangkan Cina tu pun pakai bulan Islam, masuk Saban tak terima tempahan lagi. Itulah kan. Jadi pertingkatkan ketakwaan kita dengan cara menjaga solat 5 waktu, melaksanakan zakat kita bayar zakat fitrah kita, bayar zakat kita, zakat pendapatan rumah bayar, baca Al-Quran, kan, bilazimkan diri kita dan jauhilah segala perkara yang berbau maksiat. Kemudian berbakti kepada orang-orang yang memerlukan. Itu yang tadi kita cerita sedekah, kita cerita pasal korban, semua berbakti kepada orang yang memerlukan. Mengadakan acara kesyukuran. Contoh hari ini kesyukuran, kita buat majlis ceramah, alhamdulillah, tak sangka tak pernah Samsul Debat sampai. Dan sampai saya kat sini dan dibuat acara jamuan sarapan disediakan. Macam tu. Saya sekadar nak re-emphasize supaya jangan dihabiskan. Jangan selalu melihat yang di atas, tapi banyakkan melihat yang di bawah. Nabi pesan banyakkan melihat di bawah, kerana dengan melihat yang di bawah kamu akan lebih bersyukur dengan apa yang kamu ada. Dan begitu juga salah satunya berkongsi apa yang kita ada, termasuklah ilmu. Pelihara nikmat supaya nikmat itu tidak rosak. Ingat, korban dalam negara, luar negara, kita ada pilihan. Jangan tak join. Jangan tak join. Macam-macam program kita buat. Jadi nanti siapa yang nak join korban, tahun ni kita lebihkan. Tak boleh buat 10 ekor, kita tahun ni masuk 30 ekor.
Apa alasan pihak surau? Tak ada orang nak uruskan, orang tak cukup. Kalau ikut kan orang lagi ramai daripada lembu tu. Tapi jangan risau. Salah satunya agensi yang boleh bantu Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Cakap nak buat 50 ekor boleh. You all buat 10, lagi 40 yayasan settlekan. Macam dengan harga yang murah boleh kita bantu. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, cukuplah setakat tu. Daripada tak nampak tulisan Mutiara Gombak 2, dah makin torang pula tulisan tu kat luar. Mutiara Gombak 2, barulah aku tahu di mana aku berada. Kan? Jadi mudah-mudahan tak cukup kan? Nanti kita buat lagi, ya. Kita buat lagi. Buat bulanan pun tak apa. Booking Ustaz Azlan. So kuliah subuh tak berebut, tak apa. Kan? Maghrib Isyak ni susah sikit. Siapa yang tanya kuliah Maghrib dengan Isyak malam, yang kosong bulan 10 ke atas. Bayangkan yang booking nak buat umrah, itulah macam lah panjang umur dia belum tahu lagi. Booking sampai 2025. Booking buat macam mana? Tu yang Ustaz Azlan pun pening nak bincang dengan saya, kena telefon dia kena kecil hati, tengah ceramah tak boleh jawab telefon, lepas tu mesej lupa, rasa macam nak jawab, punya belum jawab. Aku dah kelang kabut dah, terlupa kena buat promo pasal program ni. Tepi-tepi semak celah mana tak kisahlah, buatlah kejap. Ustaz Azlan ni nak punya nyala, minta nak kena bagi. Kan? Betul lah tu. Alhamdulillah ramai hari ni. Kan? Ramai betul. Saya ingat 10-15 ribu tak kurang. Tak, saya kira yang lalu-lalang tadi semua saya kira. Ramai betul lah. Alhamdulillah. Ini satu pencapaian. Alhamdulillah. Ramai, memang ramai. Cuma yang tak datang lagi ramai lah. Macam tu lah kan. Jadi tuan-tuan muslimin, burung nuri, burung tekuku bermain-main dekat sumur. Hidup kita wajib bersyukur. Allah hidup tenang dan makmur. Hujan turun membawa poti, habis basah kain kejomo. Nikmat hidup selalu hadir hanya bagi mereka yang bersyukur. Biji padi sedia ditabur, biarlah tumbuh ke petak sawah. Kepada Allah kita bersyukur dengan meningkat iman dan takwa. Apa roman buah kepayung, pohonnya satu tak tangkai. Apa tanda orang gembira, selalu bersyukur dengan seadanya. Membaca kitab sehingga tamat, berjalan-jalan ke gunung kapur. Hidup kita ni penuh dengan nikmat, jangan pula menjadi kufur. Buat apa menggali sumur kalau orang sibuk dia tidur? Buat apa panjang umur kalau hidup tak tahu bersyukur? Belimbing bosi, belimbing buluh, kalau dimakan rasa nikmat. Jadi manusia jangan mengeluh, banyakkan syukur segala nikmat. Duit kampung haruilah ke colah buluh, bila nak alih payah nak angkat. Manusia hidup pandai mengeluh, walhal dah sejuta nikmat melokek. Duduk kat rumah dah mula lomeh, sampai tak tahu nak buat apa lagi. Walau anak Adam diberi gunung omeh, dalam hati yang pasti nak gunung lain. Jadi tuan-tuan dan muslimin, cukup sekarang itu. Bak kata orang sepandai-pandai itu pun melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, subuti pasir kembang galah menjadi intan. Budak-budak membawa galah, nak menyolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kolek boleh ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak surau mukmin menyemput, rasa nak junjung. Itu saja daripada saya. Ucap terima kasih banyak atas kesudian semua yang hadir pada hari ini. Tak sangka saya first time datang, ramai datang. Ni standard surau Jumaat dah ni sebenarnya kan. Jadi mudah-mudahan tercapailah hasrat. Saya biasa macam tu orang jemput saya waktu kutip dana nak bosarkan surau. Bila dah bosar tak panggil dah. Biasa macam tu. Memang biasa macam tu. Mudah-mudahan tak berulang lah macam tu kan. Jadi tuan-tuan ada rezeki kita jumpa lagi.